Pernah tak anda mengalami tekanan selepas bergelar ibu? Melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu yang tidak putus-putus boleh menyebabkan burnout. Ramai ibu yang mengalami burnout sehingga tidak dapat menguruskan diri dengan baik. Daripada kita cepat menghukum ibu-ibu yang burnout ini, mari kita dengarkan solusinya bersama Tanya Pakar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Farah Hanim Razak dalam rancangan Tanya Pakar Pak and Ma. Hari ini kita nak membincangkan dan berkongsi mengenai topik yang sangat dekat dengan hati anda semua, terutama ibu-ibu di luar sana. Pernah tak dengar dengan perkataan burnout? Sebab burnout ni sangat dekat dengan hati Anim juga, sebab Anim pun pernahlah terkena burnout ni disebabkan terlampau penat, stres dengan mana nak jaga rumah, mana nak jaga anak, mana nak jaga suami, mana nak jaga diri sendiri lagi. Sebab itulah terkenalah burnout ni. Untuk anda mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu burnout, bersama dengan kita hari ini dalam Jom Tanya Pakar. Baiklah, hari ini kita nak mengupas mengenai tajuk Mami Burnout, Atasi Sebelum Terlambat. Sebelum kita nak bercerita mengenai burnout ni, Anim nak memperkenalkan tetamu jemputan yang sangat istimewa, iaitu Anim perkenalkan Dr. Hajah Azuraida Syahadan, merupakan pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Hanim. Manis je Doktor ni kan, macam tak pernah kena burnout je Doktor. Macam tak pernah kena burnout, kena tahu cara macam mana. Itu yang Anim nak tahu tu, dan Anim kira ibu-ibu kat luar sana pun nak tahu kan tips-tips macam mana kan supaya kita ni tak stres sangat. Tapi sebelum tu, mesti anda semua nak tahu sebenarnya burnout ni maksud dia apa Doktor? Mungkin Doktor boleh cerita sikit. Betul. Burnout ni sebenarnya perkataan biasalah kita selalu sebut perkataan bahasa Inggeris, perkataan bahasa Melayunya kepenatan yang melampau dari segi tidak hanya fizikal kita tetapi juga emosi dan juga mental kita. Maknanya kat sini penat yang kita dah tak boleh nak bendung, dah kita rasa macam dah tak nak buat dah. That's it. That's the limit. Full stop. Full stop kan. Dia macam dah lupa dah masa tu peranan sebagai isteri, dah lupa dah peranan sebagai ibu, sebagai anak kan. Dah tak ada dah. Dia macam that's it, penat sangat dah. Itulah burnoutnya. Okey, itulah burnout ni kadang kalau kita tak atasi, itu yang akan menyebabkan, mungkin ada level-level dia kan. Macam tadi sebelum bermulanya sesi ni, Anim ada berborak sikit dengan doktor. Burnout, stage pertama burnout. Yang kedua, kalau kita tak tak prevent daripada burnout ni. Okay, so basically dia macam ni. Dia mula-mula stres yang sikit-sikit. Level pertama stres. Bersepah-sepah. Kan? Itu yang kadang kita terlepas pandang. Sepah. Hari ni stres. Besok sepah lagi. Stres. Lusa sepah lagi. Stres. Lama-lama dia jadi burnout. Lepas tu burnout ni sebenarnya dia boleh lead kepada anxiety dan juga depression. So bila kita dah burnout, kita dah rasa penat yang melampau, maka kat situ nanti kita akan rasa risau. Anxiety tu anxious kan? Rasa gelisah. Macam penat, tak nak buat dah lah. Habis apa nak buat semua ni? Kalau bukan kita. Kita je yang duduk kat rumah tu kan, Anim kan. Jadi dia akan lead kepada anxiety juga. Macam risau, fikir kan, siapa nak kemas ni kalau tak kemas. Tak apalah, biarlah kan. Dari situ dia akan membawa kepada depression juga. Depresi ni adalah kemurungan yang berpanjangan lah. Basically bila kita fikir mengenai apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita depressed kan. So bila kita fikir kita tak boleh nak bantu keluarga kita depressed. Jadi dia ada kesinambungan di antara setiap satunya. Sekarang ni dah faham. So ni tak keliru lah mana burnout, stress, anxiety dan juga depression paling teruk. Betul. Tapi kan doktor, apa sebenarnya antara situasi lah yang biasa ibu-ibu ni alami yang menyebabkan burnout? Macam Anim, Anim akan stres kalau anak Anim dua orang tu, Nana dengan Rara, dia berebut barang, menjerit. Seorang jerit. Anim akan stres. Antara lain situasi untuk burnout. Sebenarnya burnout ni dia boleh diakibatkan lah oleh salah satu yang orang ramai terlepas pandang, bila kita tidak cukup tidur. Bila kita tak cukup tidur, makanya hormon tidur, hormon melatonin tak keluar, hormon growth tak keluar, maka dekat situ tidak berlaku penyusunan fail dalam otak kita. Lepas tu kita bangun tidur, kita akan jadi lesu. Jadi kelesuan itu boleh lead, membawa kepada
burn out, tak cukup tidur. Biasalah jadi ibu kan. Orang kata jadi ibu, kadang kita lah yang bangun paling awal dan kita lah yang tidur paling lewat. Ya, kan? doktor. Jadi in Manakah suami between anda? Ada. ada. Cumanya in between tu orang kata banyak lagi kerja-kerja yang kita kena buat kan. Jadi menyebabkan ketidakcukupan tidur tu boleh membawa kepada burnout. Selain daripada itu, faktor kedua adalah tanggungjawab yang melampau. Banyak sangat benda nak buat. Dia macam too many things that you have to handle Too in many your things brain. to do and Tapi dua dah tangan rasa- je ada. Dua tangan je ada. Kan? So jadi tak boleh nak buat banyak-banyak, tapi banyak sangat tanggungjawab di sekeliling kita. So basically otak kita ni manusia, Anim, dalam minda kita ni ada reticular activating system. Tugas dia menapis maklumat masuk dalam otak supaya kita lebih tersusun kehidupan kita. Tapi ada masa kadang-kadang kalau kita dapat burn out ni, otak kita tak boleh nak filter tau. Benda yang masuk, semua benda kita masuk. Semua benda masuk kan. Jadi lama-lama dia boleh jadi burn out lah. Dia jadi macam complicated. Banyaknya benda nak buat ni. Dia pun dah tak mampu nak susun penyusunan data tu. Maka kat situlah kita akan rasa macam burn out kan. Dan faktor terakhir yang ramai juga terlepas pandang ni, bila kita tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Ni biasa ni, ni biasa. Kan? Kita Tak lupa nak exercise, lah. kita lupa nak makan makanan yang berkhasiat, diet yang seimbang kan. Jadi dekat situ dia kombinasi kedua-duanya menyebabkan badan kita tidak seimbang, menyebabkan badan kita rasa lesu. Akhirnya dia bagi impact dekat minda kita, dekat otak kita. Jadi otak akan rasa lesu dekat situ. Kat situ lah lama-lama stres muncul. Stres berpanjangan tu boleh menyebabkan burn out lah. Kita rasa kepenatan yang melampau, that's it, dah tak nak buat dah. Kan bila jadi tu dia bawa lah kepada perkara-perkara lain. Macam tadi doktor katakan, bila si ibu ni dah tak mampu dah nak menyusun segala data-data ni, dalam kepala ni banyak kan data-data ibu, data-data suami lagi nak simpan, anak, rumah, pinggan. Ya, ni untuk mereka yang mungkin tak ada rezeki lebih untuk ada maid kan. Kalau ada maid, alhamdulillah lah, ada tangan extra lah untuk bantu. Macam kita yang semuanya sendiri mungkin kena cari jalan macam mana nak elakkan daripada burnout. Antara simptom lah terawal yang kadang ibu bapa ni ataupun ibu sendiri lah yang tak perasan, dia sebenarnya burnout. Antaranya apa? Cepat marah ke? Murung? Tak nak cakap dengan orang? Okay, simptom ni actually banyak. So basically kita tak boleh nak kata macam, kita very complicated untuk kita bagi tahu secara general. Jadi kalau saya, saya suka klasifikasikan dia. Simptom ni kita boleh lihat dari segi fizikal, dari segi emosi dan dari segi kelakuan. So dari segi fizikal tu kita boleh nampak lah bagaimana sebenarnya dari segi fizikal dia tak cukup tidur. Lepas tu nampak dari wajahnya kelesuan, sebab selalunya manusia ni daripada wajah kan kita boleh nampak kan. Kita boleh nampak dia ni cukup rehat ke tidak, dia ni lesu ke tidak kan. So basically physically kita boleh nampak perubahan dia daripada seorang yang periang kepada seorang yang macam pendiam kan. Dulu kalau kemas rumah happy sambil nyanyi. Sekarang kemas rumah dah tak ada, terpaksa. tak ada lagi Marah je dah tak ada bos perasaan tu kan. Itu dari segi fizikal. Kita awasi dari segi fizikal perubahannya. Lepas tu dari segi emosi pula, emosi kita akan bercelaru. Dia akan rasa nak marah, akan rasa ni Anim cakap tadi awal tu, itu jatuh dalam kategori emosi. So kita rasa sedih, kita rasa overwhelmed, kita rasa macam semua benda aku kena buat, banyak bendanya nak kena buat. So emosi tu terganggu. Amygdala akan mengeluarkan emosi sedih. Dekat situlah juga keluarnya hormon kortizol, hormon stres. Itu yang kadang-kadang kita menangis tanpa sebab tu ya doktor. Betul. Dia macam Kadang sambil kemas ni, kemas baju, kemas kain kan. Mengalir air mata kan. Itu sebab kita punya emosi. Jadi kalau dekat rumah, kalau kita ada dengan pasangan kita, so pasangan dinasihatkan untuk melihat simptom-simptom ni supaya kadang-kadang kita nampak, mungkin dia tidak hanya isteri lah, orang kata kadang-kadang suami pun benar juga kan. So kita tengoklah tiba-tiba suami kita tengah cuci baju, tengah angkat anak sambil air mata meleleh tu. Tanyalah itu simptom emosi, dari segi emosi. Dan yang terakhir sekali dari segi kelakuan. Dari segi kelakuan ni memang obvious kita boleh nampak di mana dia duduk saja, dia tak nak buat apa-apa dah. Kalau burn out ni dah sampai tahap maksimum, kita akan duduk dekat satu sudut,
Dah that's it. Biarlah rumah sepah. Biarlah nak cakap apa. Terbaring, Telefon tak nak. terbaring dalam bilik, betul. kunci bilik. Betul. Kita akan macam tidak menghiraukan sekeliling kita kerana burnout tu dah sampai di tahap macam let it be. Let it go. Gitu kan. So dia dah tak boleh nak orang kata kawal kan. Jadi 3 simptom ni kena ambil cakna dari segi fizikalnya, dari segi perubahan emosi dan juga dari segi perubahan kelakuan. Perubahan kelakuan ni kita boleh nampak obvious tau. Sebab macam dulu seorang yang huha-huha, periang dalam rumah, suka main dengan anak kan. Tapi bila early stage nak sampai ke burnout tu, kita nampak dia ni suka marah, dia ni dah tak main dengan anak, ambil barang baling-baling kan. Kan ada separuh orang dulu lembut je, ambil bantal ambil bantal, nah tak awak. Kalau cubit-cubit tu burnout juga ke? Cubit geram lah. Cubit manja tak kan. Okey, Cubit okey. marah ya. Bila emosi disalurkan, yes. Itulah yang paling takut, sebab takut anak-anak kan yang menjadi Betul. mangsa. Sebab itulah suamilah paling dekat dengan kita kan dalam rumah. Pasangan kita. Kan pasangan kita. Suami ataupun jadi, isteri. Bila pasangan kita tu paling dekat dalam rumah, kena dah tengok simptom-simptom si isteri tu supaya tak terus ke anxiety, depression, lagilah teruk pula. Okey doktor, kalau antara yang lain kita nak bercakap tentang bantuan kan. Antaranya adalah suamilah paling terdekat. Tapi mungkin ada antara para isteri ni, ibu kat luar sana yang mungkin segan ataupun dia tak nak susahkan suami, malu mungkin nak bercerita dengan siblings ke, ada bantuan lain yang boleh boleh kita minta? Boleh. untuk mengurangkan Sebenarnya burnout ni dia dua perkara penting yang kita kena bagi perhatian adalah internal dan external. Kalau internal tu diri kita sendiri, tapi kita bercakap mengenai support system which is external. So perkara pertama, kita kena awasi simptom dia dulu. Kalau kita nampak ada pasangan kita, kita nampak ada mungkin boleh terjadi dekat anak-anak kita yang stres belajar nak exam, boleh jadi sebenarnya. Dia bukan hanya kepada Untuk papa ibu dan je. mama. Oh, anak pun boleh burnout Betul. juga. Okey, baru tahu. Jangan lupa. Anak kita yang kecil pun boleh 6 tahun. Dia akan stres berpanjangan bila dia dibanding-bandingkan dengan adik-beradik yang lain kan. So macam mana ada twin kan. Tak boleh nak dibanding-bandingkan. Kalaulah dibanding-bandingkan, nanti salah seorang akan burnout, dia akan simpan. Dia akan simpan. Dan lama-lama jadilah burnout tu. Jadi dia bukan applicable kepada hanya kepada ibu, papa dan mama. tapi Okey. mama. So bercakap kembali mengenai simptom tadi, saya kata awasi simptomnya. So basically selepas kita dah tahu simptom tu, kita try dapatkan social contact ataupun support daripada individu di sekeliling. Yang kita Ini paling yang kita trust lah panggil kan? trust. Dan basically itulah faktor eksternalnya tadi. Faktor eksternal di mana di situ kita dapatkan social contact. Siapa yang paling rapat dengan kita? Okey, adakah pasangan kita? Kalau kita bersuami, kita mempunyai isteri, makanya kat situ kita contact suami kita, kita contact isteri kita. Okey, narrow it down. Apakah teknik yang harus dilakukan adalah dengan berkomunikasi. As simple as communication. So maknanya dekat sini kita kena bagi tahu pasangan kita mengenai kepenatan kita. Kita kena bagi tahu pasangan kita mengenai perasaan kita, emosi kita. Sebab ada separuh orang kadang-kadang kita merahsiakan. Kita tidak memberitahu pasangan kita mengenai apa yang kita rasa, mengenai apa yang kita alami kan. Jadi dekat situ kita akan burn out. Jadi yang terapat sekali dengan kita adalah pasangan kita. Dapatkan kontak ataupun social contacts tu pasangan. Kalau kita rasa macam alamak suami kita pun tak membantulah kan, Macam kalau tak faham, cakap macam buat-buat tak faham je. So kalau tak boleh, kita pergi kepada second person yang Okey. rapat dengan kita. So mungkin ibu kita, mungkin ayah mentua kita, mak Best mentua friend kita. ke? Itu Best friend yang lain dah. level ketiga. Oh, tu level ketiga. So support system kita dia ada layer. Layer kita berada di dalam bulatan, assuming that dia satu bulatan, lepas tu kita berada dalam bulatan ni. So level pertama, layer pertama bulatan tu adalah pasangan kita. Layer kedua, kalau pasangan tak boleh bantu, baru kita pergi kepada in-laws kita, mak kita, family kita, keluarga kita.
kalau diorang juga tak memahami, ada separuh parent tak memahami, dia kata apa macam mana ni, alah biasalah tu perempuan hidup rumah tangga. hidup rumah tangga Macam tu kan. gitu. So kalau diorang tak faham juga, baru kita pergi dekat kita punya kawan-kawan baik, best friend kan. Kalau best friend kita tak faham juga, baru kita buka kepada global tu maknanya universal, tu maknanya mungkin kita mencari pertolongan daripada unit counselling ataupun ambil private coaching kan. Macam saya sendiri, alhamdulillah, saya memang ada peserta-peserta yang datang lah, ada individu yang datang untuk dapatkan nasihat kadang-kadang, padahal kita tak kenal pun dia, maknanya dekat situ dia adalah saya lapisan yang terakhir. Selepas keluarga dia tak boleh nak bantu, kawan-kawan tak boleh nak bantu, jadi barulah dia cari kita yang orang kata tak ada pertalian darah. Baik, macam tadi doktor kata kalau nak dapatkan bantuan ni dia ada dua cabang dia, internal dengan eksternal. Betul. Doktor dah cakap tentang eksternal. External. Kalau internal ni, Anda rasa ini yang paling Okey. utamalah, nak prevention is better than cure kan? Betul. Kalau internal, macam mana cara dia supaya kita sendiri yang boleh prevent daripada burnout? Okay, ni untuk diri sendiri lah, internal ni sebenarnya diri sendiri. So basically macam saya bagi tahu tadi, orang lain boleh bantu kita ataupun diri kita sendiri boleh bantu kita. Macam dalam surah Al-A'raf ada bagi tahu kan, Allah tidak mengubah nasib sesebuah kaum kecuali dirinya sendiri. Betul. Jadi diri kita sendiri kena bantu diri kita, tapi kita kena faham konsepnya dulu. Konsepnya apa? Siapa yang mempengaruhi kehidupan kita ni? So basically otak kita, akal kita, minda kita. Sebab perkataan tu pun disebut lebih daripada 100 kali dalam Quran. Jadi basically akal manusia ni sebenarnya adalah sangat powerful untuk mengubah persepsi kita, untuk mengubah kehidupan kita. So bila kita ubah apa yang kita fikir, makanya dia akan pergi sampaikan isyarat dekat spinal cord kita. Spinal cord akan hantar isyarat dekat badan kita. Jadi kita akan berkelakuan differently. So kata kunci dekat sini adalah kita kena reframe balik kita punya mental image ataupun pemikiran dalaman kita. Dia bukan luaran. Macam mana caranya? Okay, so Macam senang je bunyi dia. Bunyi senang. Ramai orang dengar pasal image fizikal, macam cara kita berpakaian sekarang ni image fizikal. Kita boleh cakap dekat orang, saya cantik. Tapi dalaman kita, apa bisikan dalaman kita? So bisikan dalaman itulah yang kita panggil sebagai mental image. So contoh yang lain, contoh ada parent, ada ibu bapa kat luar sana yang bila dia jumpa mertua dia, jadi dia kata, oh saya okey, saya baik je kat rumah, saya baik-baik sahaja dengan suami saya. Tetapi dalam masa yang sama, dalaman dia berkata, sebenarnya saya tak okey, sebenarnya saya tak baik pun. So dalaman itu yang kita panggil image mental, dan dalaman itu sebenarnya yang mempengaruhi kehidupan kita sebanyak 80%. So decision 80%. Making kita 80% datang dari dalaman. Nampak je kita senyum kat luar tu kan? Dalaman siapa Dalaman yang tahu? siapa yang tahu. Dan dalaman itulah image mental yang selalu berkata negatif. Itulah yang kita kena ubah, yang kita kena reframe balik, yang kita kena sentiasa bantu diri kita. Kalau dalaman kita tak ubah, luar kita kata, saya okey, saya boleh buat semua kerja bang, saya tak penat pun. Tapi dalaman kita sebenarnya Banyak. penat lah nak buat ni, penat lah nak jaga hati orang, penat nak kemas. Dalaman yang cakap tau, stres. So 80% dia membentuk kehidupan kita, dan itulah yang sebenarnya menyebabkan kita jadi burnout. Nanti suami kita sebenarnya dia tak tahu pun, macam aku tengok isteri aku ni happy je. Bila tanya dia kata cakap okey. Sebenarnya dalaman dia tak okey. Jadi kat sini kita kadang-kadang kita tak boleh nak harapkan support orang sangat, sebab kita yang kena ubah diri kita dulu. Kita kena ubah dalaman kita dulu. Kita kena reframe balik mental image kita dengan kata-kata yang positif balik. Okay, contoh macam ni doktor. Contoh kalau hari tu adalah hari burnout. Okay. Penat kemas rumah, rasa macam nak give up everything. So apa yang kena reframe? Keyword dia dua. Satu, banyakkan bersyukur. Dua, kurangkan merungut. Dua keyword je untuk basically kita ubah the whole day kita. Mulakan hari kita dengan bersyukur. So basically maksudnya kat sini, instead of kita pandang anak kita, bersepah lah, kita reframe balik, alhamdulillah nasib ada anak kecil yang boleh membahagiakan aku.
So kita reframe balik kan, daripada kita nampak anak kita buat sepah, kita kata inilah anak yang membahagiakan kita. Lepas tu kita nampak suami kita macam tak membantu kan, instead of kita kata tak membantu, tu kan merungut tu kan. So instead of kita kata macam tu, kita cakap nasiblah ada juga orang yang nak kahwin dengan aku kalau tidak sampai sekarang tak kahwin. Contoh. Bagus, doktor positif. So kita kena reframe balik, sebab 80% daripada apa yang kita kata dekat dalam ni, dia akan membentuk, dia akan isyarat tu akan disampaikan ke spinal cord kita dan membentuk kelakuan kita. Maksudnya kat sini, kalau mula-mula kita kata, kenapalah aku kahwin dengan lelaki ni, kita pandang suami kita macam tu, itu rungutan. Makanya isyarat dari otak tu menyesal kan, menyesal akan pergi kat spinal cord akan pergi kat tangan, lepas tu kat mata, lepas tu cara kita pandang pun lain. Sebab dia dah sampai kat mata isyarat tu. Cara kita nak hidang air pun, ambil lah bang. Macam tu kan, dia tak ikhlas kan. Tapi kalau kita reframe balik, nasiblah ada orang nak kahwin dengan aku. Nasiblah ada orang nak jaga nasiblah ada orang nak jaga aku. Nasiblah aku tak single lagi. Tengok ramai 1 juta baru-baru news kata 1 juta wanita di Selangor masih single. Just cuba reframe kan. Kalau kita reframe, nasiblah ada, alhamdulillah, kita syukur je lah, tak apalah. So bila kita reframe macam tu, makanya nanti otak kita akan hantar isyarat kat badan kita, kat tangan kita untuk pandang suami kita dalam keadaan senyum. Nasiblah dia. Maksudnya kena practice. So setiap hari kita Practice. kena bersyukur dan kurangkan merungut untuk kita dapatkan mental image positif. Saya akan cuba tu. doktor, saya akan cuba. Dia setiap hari ni keyword dia macam ni. Macam kita solat lah. Setiap hari kita kena solat kan. Setiap hari kita kena makan kan. Tapi kenapa untuk minda kita setiap hari kita tak buat? Betul tak? Sebab makanan untuk fizikal kita setiap hari kita makan. Tapi makanan untuk minda kita makan bila positif. Kadang-kadang seminggu sekali je. Jadi tak sihat lah minda kita. Bila minda kita tak sihat, makanya nanti dia akan bagi impact kepada kelakuan kita, kehidupan kita, dan dekat situ dia boleh menjadi satu faktor kenapa terjadinya burnout ni kan. It's all come from your minds lah. So you heal your mind, insyaAllah nanti slowly everything else akan datang perlahan kan. Betul. Sebab tu orang kata sihat ni tidak hanya dari segi Luaran fizikal kan. Tapi kalau minda tak sihat, 80% dia mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita buatlah macam mana pun tetap tak sihat. Maksudnya kat sini macam ni Tamadin. Tadi saya bagi tahu 2 kan, external factor kan. External tu kita boleh minta support daripada orang sekeliling. Sebanyak mana support daripada orang sekeliling sekalipun, tapi kalau dalaman kita tak sihat, dalaman kita memang dah negatif, 80% banyak tau. Banyak. Jadi ia akan mempengaruhi kehidupan kita. So maknanya nanti tak efektif orang dekat luar tu. Kat situlah kita mula komplain. Alah tak berkesan lah klinik tu. Alah tak berkesan lah makcik tu bagi nasihat. Alah tak berkesan lah kaunselor tu. Doktor tu tak boleh percaya Doktor tu lah. tak boleh percaya. Sebab apa? Sebab luaran sahaja. Dalaman kita tak ubah lagi. So on top of reframing mental image kita tadi tu, apa yang kita kena buat, kita kena ada me time juga. Penting itu nak dengar tu. kan. Sebagai tak kisahlah ibu ke, papa ke, mama ke kan. Anak-anak pun kadang-kadang ada me time sendiri kan. So macam kita, ibu ni, kita tahu jadual kita sangat padat, jadi kita ambil masa untuk bersendiri. Ada orang kata, doktor saya tak ada masa me time. Saya bangun, saya terus buat kerja rumah. Lepas tu dah tengah malam tidur. Betul. Tapi kita yang berhak untuk mengawal kehidupan kita. Instead of kita bangun pukul 6, kita boleh bangun pukul 5. Kalau kita nak adakan me time tu kan. So macam saya dulu, saya selalu bangun pukul 5 pagi. Lepas tu saya kata, jadual saya sangat penuh pukul 5. Lepas tu sampai pukul, sebab saya selalu tidur awal lah ni. Saya tidur pukul 10, saya akan tidur. Saya akan make sure saya tidur sebab nak keluarkan hormon tidur yang banyak, orang kata kan. Hormon tidur yang banyak keluar pada pukul 11 hingga pukul 1. Jadi basically pukul 10 saya akan make sure tidurlah kan. So pukul 5 saya bangun. Saya kata bila masa saya nak ada me time. Sampailah saya ubah jadual saya. Saya kata okey, saya bangun pukul 4 pagi. So pukul 4 sampai pukul 5 pagi adalah me time saya. Sekali saya je saya nak buat apa. Masa itulah saya akan manicure ke, pedicure ke, baca ke kan, tanpa gangguan daripada individu sekeliling kita. So itu yang pertama. Yang kedua, me time ni kita boleh dapat bila kita selit-selit masa kita. So contoh macam sekarang kan, kita ada sembang-sembang, borak-borak. Mungkin kita habis awal
awal 15 minit. 15 pergilah minit minum itulah kopi minum ke. kopi kita. Betul. Itulah me time kita. Penting untuk kita dapatkan me time supaya otak kita boleh organize balik. Ada orang kata keadaan tenang. Otak kita akan berada dalam keadaan tenang untuk dia susun balik jadual kita. Sebab kalau kita terus rushing balik rumah mengemas, macam saya bagi tahu tadi, it leads to stress. Kalau boleh kita tak nak. Anxiety, depression. Tak nak Lepas depression, penyakit mental. Itulah, itu lagi bahaya, penyakit doktor, mental kan? lagi banyak kan, neurosis, psikosis semua tu, itu yang kita tak nak. Okey, sebelum berlakunya depression ataupun anxiety dan semua yang kita tak nak ni untuk ibu-ibu ni, mungkin doktor boleh berikan nasihat kepada ibu di luar sana, ataupun tak semestinya ibu kan. Mungkin ada bapa-bapa yang tengok juga Tanya Pakar Pak Emma ni, nasihat yang boleh diberikan mengenai burnout. Okay, Silakan, burnout doktor. ni basically dia boleh terjadi anytime. Dia boleh terjadi kepada sesiapa sahaja di luar sana tanpa mengira usia sebenarnya. Dan dia tidak hanya kepada ibu bapa, tak. Kerja kat tempat kerja, kalau kita single, kita bekerja pun kita boleh burn out juga. Kalau kita pelajar dekat universiti pun boleh burn out juga. Okay, cuma keywordnya dekat sini, untuk kita mengatasi ataupun mengawal daripada burnout ni berlaku, kita kena ada self-love yang tinggi, self-awareness yang tinggi, self-care yang tinggi dan juga self-esteem yang tinggi. Ramai tanya saya, self-esteem tu apa, doktor? Self-esteem ni pujian je. Kadang-kadang orang tak puji kita sebab tu kita lack of self-esteem. Tak ada orang pun nak puji kita. Cuba kira, papa dengan mama kat luar sana kan, ada berapa hari ni lah kan, berapa kali pasangan kita puji kita? Ada tak pagi Hari tadi? ni tak ada, doktor. Belum Saya lagi. belum. Okey, saya pujilah. Dia memang cantik, masya-Allah. Kan, Terima kalau kasih, tengok doktor. Hanim, sangat cantik. Tengok mana orang tahu ini ibu beranak dua. Kan? Jadi pujian merupakan self-esteem. Once kita puji orang, makanya kat situ minda kita akan berbunga-bunga kan. Dia akan buat penyusunan-penyusunan fail. Dia kat situ hormon gembira akan keluar dan hormon stres akan hilang. Kadang kita borak-borak, kita bergurau, ketawa berborak itu. juga merupakan salah satu itu self awareness kita lah. Kita aware yang diri kita ni sekarang tengah masam, tengah murung. Jadi kita kena cari orang untuk bersembang. Dia mampu mengeluarkan hormon-hormon gembira. Jangan kita. pendam lah, doktor, kan? Betul. Let it out lah. Cumanya kadang-kadang bila kita keluarkan tu, kita kena tapis juga apa yang kita keluarkan supaya tidak mengganggu fikiran orang lain ataupun boleh merosakkan sesuatu hubungan. Jadi tukar perkataan negatif tu menjadi positif juga. Contoh kalau kita nak kata, awak ni tak mampu ke bantu saya buat kerja langsung kat rumah. Itu kan negatif kan? Negatif. Nanti boleh menyebabkan suami kita pula burn out. So kita tukar. Abang, apa kata kadang-kadang abang bantu saya buat kerja rumah. So kita tukar negatif tu menjadi perkataan tu. positif. Jadi itulah antara yang saya boleh kongsikan, self-love, self-awareness, self-care and self-esteem. Self-care, jaga diri. Kan? Betul tak? Cantik-cantik lah sentiasa, insyaAllah. Walaupun itulah berumah tangga. Walaupun dalam rumah pun kena cantik juga kan, Betul, doktor. Bukanlah betul. nak keluar pun Wajib. cantik. Doktor, mungkin ada ibu-ibu kat luar sana yang mungkin nak contact doktor kan. Yang kan doktor boleh. kata tadi ada external punya bantuan. Mungkin nak okey. jumpa doktor ke, nak contact tu InsyaAllah macam mana? boleh. Kalau kadang-kadang saya suka berkongsi mengenai ilmu macam mana kita nak ubah diri kita dan minda kita dan keluarga kita. Boleh cari saya dekat Facebook saya, Dr. Hajah Azraya Syahdan. Personal Facebook pun ada, Dr. Azul Syahdan, ataupun Instagram Dr. Azul Syahdan. TikTok pun ada, banyak TikTok menyampaikan ada. ilmu Dr. Azul Syahdan. Ataupun boleh pergi www.drazul.com.my. So saya banyak berkongsi dalam melalui penulisan buku-buku saya lah, buku parenting dan juga buku self-guided ubah hidup, insyaAllah. Okey, baiklah doktor, kita pun dah sampai dah ke penghujung rancangan. Terima kasih yang nak ucapkan kepada doktor kerana sudi bersama dengan Tanya Pakar Pak Emma hari ini berkongsi mengenai topik burnout. Sebenarnya baru Anim tahu burnout ni bukan untuk ibu je. Rupanya bapa pun boleh burnout, anak pun boleh burnout, ataupun sesiapa sajalah dekat tempat kerja pun boleh burnout. Betul. Baik, Anim harapkan semua penonton dan juga ibu bapa kat luar sana ada manfaat dan boleh berkongsi jika anda berpeluang untuk berkongsi bersama dengan rakan-rakan ataupun adik-beradik ke mengenai topik burnout ni, boleh kongsikan. Dan jangan lupa untuk follow semua media social media platform majalah Pak Emma di Instagram, Facebook, YouTube untuk anda mengetahui topik-topik yang seterusnya yang akan kami kongsikan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Farah Nimraza. Bye.